nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just. Salam sejahtera Malaysia, salam perpaduan semua. Selamat datang ke channel Ben Infinity pada kali ini. Dan selamat pagi kepada Anda semua. Selamat berhujung minggu bersama keluarga tercinta. Dan kepada Anda yang masih bekerja di hujung minggu ini, selamat bekerja. Semoga Anda dan seluruh rekan-rekan yang sedang bekerja sekarang ini dalam keadaan yang baik dan dipermudahkan urusan Anda sepanjang hari ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita bertemu lagi dan kali ini saya akan fungsikan kepada Anda semua berita terkini, isu terkini berkaitan dengan kiranya politik agaknya ya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya teruskan perkongsian kepada Anda semua, tanda penghargaan saya kepada semua subscriber channel ini dan yang sudah sertai video ataupun channel Ben Infinity ini. Saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda ya. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Anda semua, karena tanpa sokongan Anda, mungkin channel ini tidak akan berkembang dari semasa ke semasa. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian secara ringkas sahaja pada kali ini, yang mana saya lihat daripada satu sumber berkaitan dengan satu kenyataan daripada ucapan dasar Presiden UMNO yaitu Zahid Hamidi yang menyatakan bahwa akan bersetuju untuk bersama dengan ulama. Dan kali ini satu lagi bidasan ataupun kenyataan daripada bekas ulama kanan PAS yaitu Muhammad Khairuddin ya Azman, yang mana beliau menyatakan bahwa selagi ada syaitan, langkah syaitan akan terus berjalan, kata beliau dalam satu kenyataan hari ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, bekas kanan PAS, ulama kanan PAS yaitu Muhammad Khairuddin, Aman Razali mengingatkan mana-mana pihak yang menyimpan agenda untuk menumbangkan kerajaan yang sedia ada agar tidak ingat kepada ajaran agama, menyeru agar mereka kembali kepada iman. Dia yang pernah diberi amanah menjadi setiausaha Majlis Syura Ulama PAS berkata, penampilan seseorang juga tidak patut menggaburi prestasi ataupun persepsi orang ramai tanpa menyebut mana-mana pihak secara khusus, kata Muhammad Khairuddin yang kini merupakan ahli UMNO, memberitahu secara sinis penampilan luaran yang kelihatan alim tidak menjamin seseorang itu ataupun ahli politik itu mampu mengalahkan nafsu dan juga kerakusan kepada kuasa. Dan orang politik ini memang cita-citanya tinggi dan dia ingin ada kuasa yang boleh menghalang, dan dia adalah iman sahaja, yaitu iman kepada Allah Ta'ala, kata beliau. Dan kerana ini, kata bekas ahli Parlimen Kuala Nerus berkenaan, iman seseorang tidak boleh dinilai hanya kepada penampilannya yang tertentu seperti sudah berjubah ataupun berseban. Katanya, sekiranya seseorang ahli politik itu tidak rakus mahukan kuasa, maka tidaklah agenda terselindung untuk menumbangkan kerajaan. Dan jadi jawaban kepada cara mengelakkan kerakusan itu adalah iman, katanya ketika temu bual bersama Malaysia kini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, adalah lagi satu kenyataan beliau yang mana langkah merosakkan negara. Dan mana Muhammad Khairuddin sebelum ini merupakan antara pemimpin kanan dalam PAS yang selalu menonjol dalam pelbagai isu, dan malah kegarangannya kadang-kadang mengundang polemik, yang mana sebagai contoh, satu ketika mempertahankan agenda perjuangan PAS, dia pernah menyebut mahu menyekah kepala, yaitu Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul.
Dan bagaimanapun kedua-dua mereka kemudian mengadakan pertemuan. Empat mata di Perlis dan isu tersebut sudah selesai secara baik sehingga kini. Nah, selepas kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan di luar pilihan raya, PAS mencalonkan nama Muhammad Khairuddin untuk dilantik sebagai menteri. Dia sempat berkhidmat sebagai menteri perusahaan peladang dan komoditi selama kira-kira 17 bulan sebelum digugurkan ekoran pertukaran Perdana Menteri. Nah, Muhammad Khairuddin juga menjadi menteri bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin dan juga baru-baru ini dia menarik perhatian apabila memberi isyarat seolah-olah ada percaturan pihak tertentu untuk menjatuhkan kerajaan atau sekurang-kurangnya mengatur individu tertentu untuk mengetuai parti kerajaan dan menyentuh mengenai percaturan itu, di mana Muhammad Khairuddin menyifatkan seseorang ahli politik yang sayangkan agama dan rakyat tidak akan bertindak sedemikian. Dan namun pada masa sama dia bersikap realistik, kata beliau. Selagi ada syaitan, langkah syaitan ini akan terus berjalan, kata beliau. Dan langkah yang merusakkan negara, katanya apabila ditanya, sama ada dia menjangka percaturan menjalankan sedemikian akan berlaku. Sekali lagi selepas PRU 15 lepas. Dan kenyataan itu dibuat ketika orang ramai tertanya-tanya kesahihan langkah London yang didakwanya didalangi pemimpin tertentu dalam UMNO yang berpakat dengan Perikatan Nasional di bandaraya tersebut. Yang mana pertemuan berkenaan malah muncul selepas ada pertemuan terdahulu didakwa dilangsungkan di Jakarta. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, naib Presiden UMNO yaitu Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini sudah menafikan dia terwabit malah tidak berada di London pada ketika pertemuan berkenaan didakwa berlangsung. Dan seorang lagi naib presiden partai itu yaitu Mazhar Kali juga membuat penafian yang sama. Dan kata Muhammad Khairuddin semua pihak ini perlu menerima hakikat bahwa sudah ada partai yang membentuk kerajaan selepas mendapat mandat dalam PRU lepas. Jadi bagi mereka yang buat langkah sulit ini jangan pecahkan partai orang. Pecah dan perintah, kata jelas beliau. Dan pada orang yang diajak dan diseru untuk terlibat sama, perlu balik ke kaidah dalam Islam bahwa jangan kamu bertingkah karena nanti kamu akan gagal dan hilang kekuatanmu. Itu adalah kata beliau yang mana dikatakan ada cobaan untuk merampas kuasa dan coba menjatuhkan kerajaan perpaduan sekarang ini yang telah ditita oleh Yang di-Pertuan Agung. Dan difahamkan ada langkah London yang bakal ditemukan berkaitan dengan cobaan kerjasama antara Perikatan Nasional dan juga ahli-ahli UMNO yang inginkan kuasa dan dikira gila kuasa. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, satu lagi kenyataan yang mana pertemuan tajam UMNO dan PAS, di mana Khairuddin keluar PAS pada kira-kira Maret tahun lalu, yaitu kira-kira sebelum selepas dipecat daripada jabatannya sebagai setiausaha Majelis Syura Ulama, dan tindakannya itu dilantik dan dilihat susulan kecenderungan ke arah kerjasama PAS dan UMNO ketika parti itu berminat bersatu semula. Dan pada PRU lalu dia coba mempertahankan kursi Parlemen Kuala Nurus namun menggunakan tiket berbeza. Jika dulu sebagai calon PAS, kali ini menjadi calon Barisan Nasional. Dan ketika bersama PAS, Muhammad Khairuddin antara pemimpin parti yang lantang memperjuangkan Mufakat Nasional MN, yaitu hubungan kerjasama politik antara UMNO dan PAS yang terjalin selepas PRU 14. Dan ketika ini juga UMNO dan PAS sama-sama menjadi pembangkang dalam blok yang sama. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, ketika bersama UMNO, ukur untuk rekod Mufakat Nasional, pemimpin Anwar diluar-luarkan sebagai NGO yang tidak terbabit dalam gerakan politik. Sebaliknya, sedia bekerja sama dengan semua parti termasuk kerajaan hari ini.
Dan bukan satu yang teori, karena saya hidup suasana pertemuan yang tajam antara PAS dan UMNO. Namun katanya apa yang mengecewakan ialah apabila bekerja sama, itu tidak bertahan lama. Malah katanya amalan saling menyerang dan sindir-menyindir sesama sendiri kembali berulang selepas PRU baru-baru ini, kata beliau. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu saja perkongsian pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan kepada Anda semua. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe channel ini. Jumpa lagi.